Jadi kalau kita dengarlah mak-mak kita bercakap ataupun jururawat doktor di hospital sentiasa menggalakkan ibu baru untuk memberikan susu badan. Terutamanya buat 6 bulan yang pertama mereka menggalakkan agar kita berikan susu badan secara konsisten. Kerana khasiatnya sangat tinggi susu badan ini. Boleh doktor terangkan? Dia punya khasiat susu badan. So khasiat susu badan ni dia banyak. So actually to start off yang paling most importantly dia ialah susu yang paling sesuai untuk baby. Paling sesuai untuk umur dia dan juga kandungan dia memang paling complete. Paling nutrien dalam tu memang paling komplit. So tak ada susu yang boleh tandingkan dengan susu badan ibu. Dan kalau kita tengok susu masa baby baru lahir, bila dia letak dalam makmal, dia buat kajian nutrien, memang sesuai untuk umur tu. Actually, bila susu tu budak tu dah besar 6 bulan, susu dia lain. Kandungan dia lain. Kalau baby lahir pramatang, bila diorang buat kajian, susu kandungan tu memang sesuai untuk baby pramatang. Di mana ada extra calories, ada extra protein yang diperlukan. So, memang sangat sesuai lah untuk baby. So, setiap peringkat umur tu sebenarnya susu dia berbeza-beza. Yang tu memang nak cakap kesesuaian baby, kesesuaian susu tu memang paling sesuai lah. Tak boleh compare dengan susu formula. Nombor 2, susu badan ni dia ada antibody. The only susu yang ada antibody, formula dia orang kata dia orang ada letak, tapi benda tu can never be the same, tak sama dengan kandungan susu badan punya antibody. Dan antibody ni dia dapat daripada ibu. Contohnya ibu tu ada jangkitan virus, demam, batuk, selsema. Dia akan produce antibody. Antibody tu masuk dalam susu dan dia pass pada baby. So baby instantly dapat protection. Selain daripada 6 bulan yang pertama tu doktor, berapa lama yang digalakkan untuk seseorang ibu tu memberikan susu badan kepada anak? Okey, kalau kita tengok recommendation daripada WHO is actually the first 2 tahun. The first 2 years. Ini recommendation WHO buat sebab ada juga negara-negara yang mana diorang tak boleh nak keep bottle clean. So macam dia tak ada sterilizer semua kan. So the first 2 tahun tu diorang memang recommend susu tu datang daripada ibu supaya bersih dan memang kandungannya yang paling sesuai. Kalau kita tengok dari segi Islamik pun memang adalah Islam memang dia recommend the first 2 years untuk 2 tahun pertama. Dan mungkin untuk ibu yang mempunyai lebih daripada seorang anak, mungkin mereka boleh membuat perbandingan antara satu anak dengan yang lain tentang kekerapan bayi yang mahukan susu. Ada kekerapan yang sesuai ataupun memang bergantung kepada kehendak anak kita, bagaimana doktor? Okey. So bila kita kata breastfeeding, penyusuan susu ibu, kita kata it's on demand. Maksudnya bila budak tu minta, kita bagi. Dia memang berbeza antara different babies. Lain-lain baby dia minta demand dia berbeza. Kadang-kadang tengah malam selalu kena bangun, berjaga setiap jam. Ada yang setiap 5 jam. Anak kita tidur sepanjang malam. Jadi memang berbeza. Memang berbeza dan ikut umur juga. So ada masa dia akan ada cluster feeding. Kalau ada mak-mak pernah perasan yang kadang-kadang bila dia nak naik bulan, tiba-tiba malam dia kerap minum. Setiap 1 jam. Kenapa dia buat cluster feeding tu? Sebab dia nak naikkan amount susu. Sebab dia dah membesar, dia perlukan lebih. Cara dia nak naikkan lebih, dia buat cluster feeding. Baby lah dia akan tiba-tiba nak minum setiap jam. So even dalam satu baby yang sama, dia boleh berbeza, dia boleh tukar rutin dia. Mungkin masa baru lahir setiap 2 jam, lepas tu dah 3 jam, tiba-tiba ni setiap 1 jam malam. Dia berbeza. Sebagai seorang ibu yang berpengalaman menyusukan anak, penyusuan ini memang memerlukan kesabaran yang sangat tinggi di kalangan para ibu, terutamanya yang pertama kali membesarkan anak. Jadi banyak, sebenarnya sangat menakjubkan, sangat ajaib susu ibu ini daripada badan, datang semuanya daripada badan si ibu ya. Jadi kita akan kupas dengan lebih lanjut tentang penyusuan susu ibu selepas ini.